شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu lagi pada pagi ini, tuan-tuan ya.
Pagi ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Nazri, tuan-tuan Ustaz Muhammad Nazri insya-Allah bersama dengan kita pada pagi ini dalam masa yang agaknya pendek sikit. Sebab ada kematian Pak Cik bongsu dalam keluarga mak dia meninggal dunia hari ini, tuan-tuan dan puan, di Kelang, dan dia terpaksa bergegas ke Kelang selepas ini untuk sama-sama terlibat mengkebumikan, mensemadikan Allahyarham Haji Kamaruzaman Haji Abdul Hakim. Haji Kamaruzaman Haji Abdul Hakim umur 60-an begitu, yang meninggal kerana sakit jantung, dan alhamdulillah dia adalah di antara pendakwah-pendakwah yang hebat, orang yang istiqamah, orang yang berjihad untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala mencuci rahmat dan rahimnya kepada roh yang telah pergi supaya damai nanti di alam barzah insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Okey, jadi pagi ini tuan-tuan dan puan, kita secara ringkas kita nak cerita mengenai tambah pahala dan gugurkan dosa. Tambah pahala, gugurkan dosa. Ustaz, alhamdulillah, Ustaz sila Ustaz, Ustaz dapat memberikan mukadimahkan, mungkin ada 2-3 soalan. Selepas itu kita izinkan Ustaz dalam pukul 7.30 untuk meninggalkan kita, dan saya akan continue nanti sikit dalam masa 15 minit selepas Ustaz meninggalkan kita. Sila Ustaz mukadimahkan tajuk gugurkan dosa dan tambahkan pahala. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi mencurahkan kita nikmat yang sangat agung ini, iaitu dapat kita berhimpun dalam majlis ilmu. Yang mana majlis ilmu inilah yang akan menjadi sebab dan menjadi saksi untuk kita semua diberi oleh Allah keselamatan di akhirat nanti, dan di dunia ini juga Allah telah melorongkan kita untuk kita jelas untuk menuju kepada Allah dengan siratal mustaqim dan berakhir dengan husnul khatimah. Dan bersyukur kita dengan berkat Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang menjadi suri tauladan kita untuk kita menuju kepada Allah dalam hidup kita yang masih berbaki hanya beberapa waktu lagi ini. Moga-moga dengan berkat Nabi SAW hari ini, pada pagi ini dan hari yang akan datang, dan kita masih lagi di dalam suasana menyambut Hari Raya Korban, Allah membuka lorong-lorong hati kita dan dicerahkan hati kita untuk memahami agama Allah ini, dan seterusnya dapat menjadi hamba Allah dan khalifah Allah yang terbaik di muka bumi ini insya-Allah. Jadi untuk secara ringkasnya perkongsian pada pagi ini, untuk mengambil berkat kita berada di Aidil Adha, memanglah kita terpaksa ataupun memaksa diri kita dengan cara kita kena mujahadah untuk menjadi orang baik. Dalam tajuk yang diangkat pada hari ini, iaitu kita menggantikan kejahatan dengan kebaikan, maknanya kita bergegas untuk buat kebaikan untuk menghapuskan kejahatan yang ada pada diri kita. Sebagai mukadimahnya, saya nak memetik satu ayat yang sangat hebat, iaitu yang Allah sebutkan dalam ayat Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, yang bermaksud dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini sebenarnya Allah memberi kita motivasi, bahkan Allah menggesa kita untuk kita cepat-cepat berubah dan cepat-cepat buat U-turn untuk kita menjadi hamba Allah yang bertaubat. Kalau kita tengok dalam beberapa hadis yang ada dalam kitab-kitab, Allah sebut kullu bani adam khata'un khairul khata'in at-tawwabun. Kita sebagai manusia ataupun anak-anak Adam ni takkan terlepas daripada kejahatan, takkan lepas daripada kesalahan, takkan lepas daripada dosa. Tapi yang paling Allah suka adalah mereka yang bertaubat, yang menyegerakan taubat dan tidak bertangguh untuk melakukan taubat. Jadi inilah yang dikatakan tajuk yang kita nak angkat pada hari ini, untuk kita gantikan amal-amal kejahatan kita dengan kebaikan. Iaitu kita, bagaimana kita nakkan amal itu berubah menjadi baik, ataupun kita nak menambahkan kualiti hidup kita, maka kita kena bertaubat. Jadi bertaubat itu seperti mana yang kita tahu, saya rasa semua orang tahu, taubat itu sebenarnya ada beberapa syarat dia yang kita tahu kan. Dan ditambah pula kalau kita berdosa dengan Allah lain, berdosa dengan makhluk pula lain. Yang kita cemaskan sini adalah berdosa dengan makhluk. Tapi pada hari ini untuk mukadimah ni, saya nak mungkin berkaitan dengan tajuk ini, saya nak timbulkan sedikit topik yang mungkin jarang kita sembangkan, yang menjadi satu perkara yang besar. Sebab hari ini dosa kita tengok, dia menjadi sebab untuk menjadi tabir
ataupun dinding konkret yang menghalang antara kita dengan Tuhan. Dosa ni sebenarnya dalam sebuah hadis disebutkan bahawa dosa ni dia jadi sebab untuk terhalangnya pelbagai kebaikan. Sebagai contoh, kita tengok antara hadis Nabi ialah Nabi sebutkan innal abda la yuhramu rizq bidzambi yusibuhu. Jadi maksudnya apa? Maksud dia ialah sesungguhnya seorang hamba Allah akan ditahan rezekinya disebabkan oleh dosa-dosa yang menimpanya. Rezeki yang disebutkan dalam hadis ni kalau kita tengok bukan bermaksud semata-mata wang ringgit. Bukan semata-mata harta benda yang kita boleh lihat, material. Tetapi bermaksud rezeki ialah kehidupan yang baik. Rezeki juga bermaksud ilmu. Rezeki juga bermaksud kita berdamping di persekitaran yang sangat harmoni. Berjumpa dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan yang baik. Berjumpa dengan guru yang boleh memimpin kita menuju akhirat. Berjumpa dengan pasangan yang boleh menjadikan hidup kita dalam keluarga yang sakinah dan mawaddah. Ini juga rezeki. Kita dapat kesihatan yang boleh menyebabkan kita dapat beribadah dan berjuang. Itu juga rezeki. Jadi yang menghalang rezeki ini turun daripada langit kepada kita, Nabi sebutkan adalah sebab dosa. Jadi dosa seperti yang kita tahu tadi, dosa ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa dengan Allah, ada dosa dengan makhluk. Dan sebesar-besar dosa kita dengan makhluk adalah dosa kita kepada Rasulullah SAW dan dosa kita kepada ibu bapa kita. Jadi perkara ini sangat-sangat saya rasa kurang untuk kita highlightkan secara dalam bentuk yang besar-besaran. Maksudnya kita kurang untuk highlightkan, mungkin perlu kita letak di billboard, perlu kita letak kat siaran-siaran TV dalam iklan-iklan yang berbentuk seakan-akan komersial untuk memberi sensitiviti masyarakat kita rasa hidup bahawa dosa ni patut sangat dijauhi. Patut sangat kita gantikan dengan pahala dan kebaikan. Inilah yang perlu kita fikirkan. Moga-moga dengan sebab kita memikirkan dosa ini menjadi sebab Allah jatuh hati dengan kita, Allah suka dengan kita, bahkan Allah beri kita ilham bagaimana untuk kita melihat dosa-dosa yang kita tak tahu. Sebab tu dalam doa-doa yang selalu disebut oleh para salafus salih ataupun para orang salih, dia minta doa kepada Allah, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah kami dosa-dosa yang kami tahu, dosa-dosa yang kami tak tahu. Maknanya dosa-dosa yang kita tak tahu ini banyak. Kita perlu ilham, kita perlu idea daripada Tuhan bagaimana kita nak gantikan kejahatan-kejahatan kita, kelalaian-kelalaian kita, kecuaian-kecuaian dan kelemahan kita ini dengan kebaikan-kebaikan yang boleh memberi manfaat. Itulah pentingnya kita sangat-sangat kena ada interaksi yang kuat dengan Allah. Semoga kita menjadi tawabun, insya-Allah. Itu sebagai mukadimahnya, tu. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, satu mukadimah yang mencakup saya rasa ruang lingkup yang kita bincangkan pagi ini, walaupun kemunculan yang berbahagia Ustaz Muhammad Azri Abbas kita sekejap saja bersama dengan kita pada ada urusan lain menyempurnakan satu tugas yang sangat murni di sisi Allah SWT. Apa tugas yang paling murni, yang paling agung di sisi Allah? Ialah menyempurnakan jenazah seseorang yang meninggal dunia. Dan jenazah ini kebetulannya jenazah sepacik bongsunya, adik kepada maknya, tuan-tuan dan puan, yang meninggal, yang perlu disempurnakan di Kelang pada pagi ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, yang berkaitan dengan ini dalam surah Hud ayat 114, innal hasanati yuzhibna sayyi'at, bahawa kebaikan itu akan menenggelamkan keburukan, tambah kebaikan untuk kita menenggelamkan keburukan. Cuba Ustaz ulas sikit dalam konteks mukadimah yang Ustaz berikan tadi, Ustaz. Sila. Baik. Bila kita sebut tentang kebaikan akan memadamkan kejahatan, itulah satu perkataan yang sebenarnya ada kaitan dengan kebaikan yang bagaimana Allah hendakkan. Innal hasanat apa tadi tu? Innal hasan. Yuznib sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan. Akan menghapuskan kejahatan. Okey. Dalam ayat ini kalau kita tengok perkataan hasanat, dia berkaitan dengan orang yang berbuat, iaitu muhsinin. Allah sangat suka dengan orang yang muhsinin. Jadi perkataan kebaikan itu antara yang harus kita faham adalah kebaikan yang bagaimana? Yang boleh menghapuskan kejahatan-kejahatan tadi. Dia bermaksud kejahatan itu bukan saja kejahatan yang kita boleh nampak dengan mata kepala kita, tetapi juga dia bermaksud dia boleh memberi ketenangan dalam hati kita. Sebab kejahatan ataupun dosa ni dia sebenarnya adalah sesuatu yang menyebabkan hati kita tak syok, tak seronok, tak happy. Dia akan menyebabkan kita rasa macam tak tenang. Bukan macam, dia memang confirm akan membuatkan kita tak tenang.
Bahkan kejahatan itu dan dosa-dosa itu membuatkan kita rasa malu untuk kalau orang lain tahu dan orang lain dengar. Sehingga menyebabkan kita hidup kita tak tenteram dan huru-hara. Jadi kejahatan-kejahatan ataupun kebaikan macam mana yang dikatakan boleh menghapuskan kejahatan-kejahatan ini. Kejahatan kita tahulah macam mana yang kita sebutkan tadi. Dia membuatkan hati kita tak tenang. Dia membuatkan persekitaran kita tidak selesa dengan kita dan kita membuat orang lain tak selesa. Tapi yang kita nak tahu bagaimanakah level hasanat tadi yang boleh menghapuskan kejahatan. Macam hari ini kita berhadapan dengan seorang yang banyak buat baik. Iaitu Datuk Dr. Hassan. Nama pun Hassan. Kan? Dia hasanat. Mana Hassan tu baik. Nama orang pertama sekali guna nama Hassan ni adalah cucu baginda Nabi SAW. Sayyidina Hassan radhiyallahu anhu. Dan kita ambil berkat nama Hassan ini untuk kita pelbagaikan kebaikan. Jadi waktu saya belajar dulu, guru saya kata kebaikan yang ada nilai di sisi Allah, kebaikan yang ada ruh di sisi Allah adalah kebaikan yang dia buat atas dasar iman dan takwa. Kita bagi contoh, satu contoh bagaimana kita katakan iman, kebaikan yang ada kaitan dengan iman dan takwa ni. Kita bagi contoh, kita cerita kebaikan itu akhlak lah. Satu contoh, satu kebaikan namanya akhlak. Akhlak ni boleh menghapuskan kejahatan-kejahatan yang berpunca daripada perangai-perangai keji kita. Sebagai contoh, kalau kita tengok, ada orang dia boleh berhadapan dengan kita ataupun dia boleh menunjukkan akhlak dia, mungkin cakapnya berselembut, penampilannya menarik. Itu bukan sebab datang daripada hatinya. Itu disebabkan tugas. Itu disebabkan tugas yang diberi. Sebagai contoh, contoh ni saya rasa agak dekat sikit. Kita mungkin pernah naik kapal terbang. Kita pernah naik kapal terbang kan. Kadang-kadang kita dilayan dalam kapal terbang. Ya tuan, nak apa? Ya puan, nak minum apa? Kita terasa kadang-kadang, Masya Allah, kat luar tak dapat ni layanan kan. Lagi-lagi kalau kita duduk dekat dalam level business class ataupun first class. Layanan Masya Allah, lagi boleh minta air, minum banyak kali, makan banyak kali, apa pun nak boleh. Ini layanan. Maksudnya layanan tu kita tertarik. Hati kita rasa Masya Allah, ni dapat jadikan suami best ni dapat jadikan isteri best ni. Tapi soalannya, adakah perkara yang kita lihat itu tertonjol disebabkan etika kerja ataupun tertonjol dengan sebab kekuatan iman dan takwa yang datang daripada hati? Itu satu yang perlu kita fikirkan. Maksudnya dia punya kiasan yang saya nak ajak kita berfikir. Dan bahkan kadang-kadang kita tengok hari ini dalam konteks perniagaan, ramai yang cuba menonjolkan di depan kita adalah satu gambaran Masya Allah semua indah, tapi mungkin di belakang hakikatnya perlu kita muhasabahkan. Ini bukan untuk kita tuding siapa-siapa, tapi kita tengok pada diri kita. Macam mana kita bermuamalah dengan makhluk, contohnya, adakah waktu kita berhadapan dengan dia, berkomunikasi dengan dia, yang orang nampak Masya Allah, lembut gigi daripada lidah ni, adakah itu datang hasil daripada dia punya lakonan, ataupun daripada syarat-syarat pekerjaan yang dia kena tampilkan begitu, sebab dia sebagai seorang promoter, ataupun datang daripada iman dia. Ini yang akhirnya kita nampak perbezaan di mana kebaikan yang macam mana yang Allah nak. Di situlah sebenarnya kita melihat apabila ada dua kelompok manusia, satu yang beriman, satu yang tak beriman, apabila mereka berbuat dua kebaikan ni, ketika mereka mati, balasannya berbeza. Satu balasannya ke syurga. Satu lagi balasannya, kita pun tahu, dia tak akan masuk ke syurga sebab bukan atas dasar iman. Lagi-lagilah bukan atas dasar takwa. Jadi di sinilah kita kena faham, Allah ajak kita menghapuskan kejahatan-kejahatan ini dengan kebaikan, bukan terus kita buat baik tapi kita tak usahakan iman dan takwa. Bahkan dalam banyak ayat kita tengok innallaha yuhibbut tawwabun wa yuhibbul mutatahhirin. Dengan maksud lain lagi Allah kata Allah suka dengan orang yang bertaubat, Allah suka dengan orang-orang yang menghapuskan kejahatan dan kebaikan. Tapi di situ Allah selitkan juga mutatahhirin, bukan semata-mata dia bersuci daripada najis-najis lahir, tapi dia mensucikan diri dia daripada najis-najis maknawiyah yang tak nampak daripada mata. Itulah yang saya boleh sedikit Datuk kupas. Alhamdulillah. Tuan-tuan tadi amal kebaikan yang ada kaitannya. Amal kebaikan kalau tak dikaitkan dengan iman dan takwa, dia jadi civic, tuan-tuan. Amalan civic, civic consciousness, civic mindedness, civic work, itu civic. Civic ini hanya akal, tuan-tuan, akal. Civic ini barat. Kalau orang barat, tuan-tuan, bina jembatan, orang barat buat rumah orang miskin, orang barat buat rumah orang tua-tua, dia buat kerana civic, tekanan-tekanan civic, kerana perhatian, civic mindedness, maknanya kesian setakat begitu saja, meraihkan setakat begitu saja. Tapi apa yang Ustaz sebut, tuan-tuan, kita ni lebih daripada itu.
Sampai kita tak terjangkau sebenarnya macam mana kebaikan itu, tuan-tuan dan puan, di mana perenggannya tak ada. Bukan perenggannya manusia, tuan-tuan, tidak. Bukan perenggannya projek, bukan. Tapi perenggannya kita tak tahu. Perenggannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, dia punya ikatan kepada kebaikan yang kita lakukan tu, yang Ustaz sebut tadi, ialah iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, soalan yang ketiga sikit Ustaz ya. Saya faham macam mana Ustaz mendidik anak-anak Ustaz kan ya. Yang Ustaz pun telah dipaparkan 2 kali bersama dengan isteri Ustazah Nadia dan anak-anak dan sebagainya yang muncul dalam TV. Macam mana Ustaz membina anak-anak? Okey, sekarang ni saya nak sebut macam mana Ustaz mentarbiyah, mendidik anak-anak supaya ada mentaliti buat kebaikan. Jangan buat yang dilarang Allah. Jangan buat yang dilarang Allah. Buat yang disuruh. Daripada kecil-kecil lagi. Khidmati mak, khidmati ayah, khidmati anggota masyarakat, khidmati itu dan ini. Macam mana Ustaz letakkan dia punya sistem pentarbihan itu, Ustaz? Sila. Baik, Datuk. InsyaAllah jawapan ni memerlukan masa yang panjang. Cuma mungkin kita kongsi sikit-sikit supaya mungkin sikit tu dia memberi kefahaman yang banyak. Jadi antara perkara yang perlu kita faham bila nak mendidik anak-anak ini, sebenarnya anak-anak tu adalah kita. Dia datang daripada kita. Jadi maknanya yang kita kena faham ialah kita nak didik diri kita. Jadi apabila kita kata kita nak didik diri kita, kita kena bawa apa yang kita nak didik itu kepada orang di bawah kita, iaitu anak-anak yang di bawah tanggungjawab kita yang Allah akan persoalkan nanti. Jadi antara perkara yang penting dalam tajuk kita ini juga, bagaimana kita nak pastikan anak kita ini, mereka ini sentiasa ada jati diri, supaya mereka terfikir bagaimana hidup mereka ni perlu ada value, buat baik supaya kejahatan tu tidak melebar luas. Antara benda yang kita kena pastikan ialah kita kena fahamkan pada mereka, saya selalu cakap pada diorang, kita ni adalah orang yang nothing, tak ada apa-apa. Kita adalah hamba yang sangat-sangat tak ada apa-apa, yang berdosa, mudhnibin, dan apa yang kita buat ni sebenarnya, kalau bila kita buat satu kebaikan, kita jangan rasa kita berbuat. Itu sangat penting kita tanamkan dalam mentaliti anak kita dan juga jiwa kita bila kita buat kebaikan. Sebab hasanat tadi katalah kita sebut innal hasanat yudhibnas sayiat. Hasanat tu maknanya bukan perkara baik, tapi perkara-perkara baik yang pelbagai, yang macam-macam. Dia tak boleh sapu sampah aje. Dia kena lap meja, dia kena basuh pinggan, dia kena jaga adik, dia kena masak, dia kena potong bawang. Mana kebaikan itu perlu dipelbagai dan diperbanyakkan. Tapi di sini yang perlu kita tekankan juga pada diri kita dan anak kita, bila kita dah berbuat, jangan rasa kita dah berbuat. Ini sangat bahaya. Lagi-lagi bila kita biarkan rasa ini selalu bermain, dan lagi-lagi yang bahaya, kita appreciate bila kita dapat buat sesuatu yang baik itu. Mungkin kita kata, wih, Alhamdulillah, bagus ni dapat buat. Kita takut dan bimbang. Penyakit yang sangat diketakuti oleh para ulama terdahulu, oleh para nabi dan rasul, oleh para sahabat ridwanullah alaihim, iaitu penyakit ujub. Dia muncul tanpa kita panggil. Dia muncul tanpa kita pelawa, jemput. Dia memang akan datang. Sebab dia menanti dan mengintai-intai bila masa ruang hati orang ni nak buka, dia appreciate diri dia. Daripada situ, bila kita rasa kita dah berbuat, dia akan muncul penyakit ujub. Dan dia akan kemudian datang pula penyakit riak. Ini dia bertali-tali. Sebab tu ulama kata dalam kitab Imam Ghazali, kitab Imam Ghazali disebut dalam Mau'izatul Mu'minin, disebutkan bahawa apabila seorang tu dia biasakan ataupun dia tak ambil pot lah, senang cerita, dia dah buat dosa, dia tak segera buat baik. Tak segera buat baik untuk menghapuskan kejahatan. Dia biar je kata, insyaAllah, umur baru 40 ni. InsyaAllah 63 baru mati. Jadi ada masa lagi untuk bertaubat. Bila dia menangguh taubat tu, Imam Ghazali kata akan datanglah laknat Allah. Apa itu laknat? Laknat itu ialah selepas satu dosa dia akan buat dosa yang kedua, tiga, empat. Dosa-dosa itu pula bukan dosa yang lebih baik. Maksudnya kalau dosa yang pertama tadi buruk, dosa kedua lagi buruk, dosa ketiga lagi buruk. Jadi kalau kita tengok kat sini perkaitannya yang saya kata tadi, jangan membuka ruang hati kita untuk ujub dan riak. Kalau kita tengok, ujubnya orang tak nampak. Riak orang tak nampak. Orang tak akan nampak Nazri ni orangnya ujub, riak. Dia nampak okey, boleh tampil dalam Facebook, ceramah bagus-bagus. Tapi sebenarnya dosa yang menyebabkan seorang itu terkejut bila dibangkitkan daripada kubur, kemudian dilayan pula oleh malaikat Zabaniyah, diheret dan dicambuk sampai tenggelam ke 7 petala bumi, adalah dosa-dosa maknawi yang tidak disedari. Tak disedari oleh orang. Orang tak nampak dia ujub, orang tak nampak dia riak. Jadi ini salah satu perkara yang perlu ditekankan dalam pendidikan, dalam keluarga,
dalam masyarakat. Kalau dalam masyarakat adalah dalam konteks di sekolah. Kita kena latih anak-anak kita di bawah kita ni supaya buang rasa ujub, rasa diri. Ujub ni maksudnya rasa diri hebat lah. Dia rasa diri hebat, rasa berbuat, rasa Masya Allah aku ni terbaik daripada yang lain kan. Itu orang kata bahasa sekarang ni, bahasa KL bahasa orang kata poyo lah. Poyo kata jadi maksud kena buang rasa-rasa tu. Sebab nanti bila rasa tu dibiar, dia akan menular, menjangkit penyakit lain. Contohnya riak tadi. Bila riak datang pula, dia menular lagi. Dia bukan makin okey, makin worse. Iaitu dia akan jadi takabur pula. Jadi benda inilah akhirnya seseorang itu akan dapat satu title yang sangat-sangat diguruni oleh para Nabi dan Rasul. Apa itu? La'natullah. La'natullah ini adalah title pertama yang telah didapati oleh satu makhluk yang bernama Azazil. Bayangkan nama dah comel-comel Azazil, bertukar jadi iblis. Maknanya laknat tu bererti dia putus asa daripada rahmat Allah dan dia sentiasa dalam kutukan Allah. Apa pun dia plan nak buat, dapat dalam kutukan. Jadi ini sangat penting sebab anak-anak kita berhadapan dengan satu ancaman yang bagi saya sangat bahaya berbanding kita, Datuk. Berbanding ayah saya, mak saya dulu atau nenek saya. Ancaman anak-anak kita kini adalah fitnah akhir zaman. Kalau kita buka dalam kitab Al-Fitan, anak-anak kita inilah yang dijangkakan akan berhadapan dengan suasana fitnah yang sangat besar. Fitnah mata satu. Jadi untuk mendidik mereka ni, mak bapak memang kena pening. Dia tak boleh peningkan guru-guru. Mak bapak lah guru yang paling pening nak memikir macam mana nak mengolah hatinya dengan membakar sifat-sifat mazmumahnya dan menyuburkan sifat-sifat mahmudahnya. Membuang sifat-sifat syaitan dan kebinatangan dalam hatinya. Dan ini seriously bukan mudah. Mak bapak kena lebih kerja. Kena kerja lebih masa. Dan ini membuatkan apa yang mak bapak perlu adalah dua rasa. Iaitu kena ada rasa khauf, kena ada rasa rojak. Iaitu mak bapak kena ada rasa takut, meletakkan ketakutan hanya kepada Allah. Selalu dialog dengan Allah, ya Allah Tuhanku, aku takut, ya Allah, kalaulah amanah yang kau bagi ini aku fail, bagaimanakah aku nak jawab depan kau? Kita kena selalu berdialog dengan Allah, letak rasa khauf ni dalam hati kita sebagai kunci keselamatan. Yang kedua, kita kena ada rasa mengharap. Maksudnya rojak itu bukan rojak, rojaun itu maksudnya mengharap. Kita kena letak ajar isteri kita, anak kita, apa-apa yang kita buat, apa masalah yang kita hadapi, apa yang kita nak, semua pergantungan harapan kita totally Allah, bukannya makhluk. Jadi di situ, bila saat kita lemah, kita diuji oleh Allah dengan ujian kesusahan, kat situ kita akan nampak hebatnya dua rasa ini. Allah akan bekalkan dengan kekuatan-kekuatan maknawi yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Okey, yang akhir Ustaz, yang akhir. Kita berhenti betul tepat 7.30 Ustaz. Ustaz ada untuk 5 minit, 6 minit yang soalan yang terakhir ni. Yang terakhir ni Ustaz, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan Ustaz. Apa juga perbuatan yang kita lakukan di akhir usia kita? Perbuatan-perbuatan akhir usia. Katakanlah perbuatan yang banyak haram, yang banyak dosa, yang tak banyak pahala, ataupun perbuatan yang banyak pahala, tak banyak dosa. Itulah perbuatan-perbuatan yang menentukan cara kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya perbuatan yang akhir saya nanti menentukan macam mana caranya saya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tadi anak-anak macam mana kita bina. Sekarang ni penghujung, kerana soalan ni pun soalan penghujung. Ustaz akan beredar sebentar lagi. Macam mana nak katakan, saya ulang balik. Perbuatan-perbuatan yang terakhir kita, amalan-amalan yang terakhir dalam hidup kita, itulah yang menentukan corak, bentuk, warna kita dimatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Ustaz. Betul. Seperti mana persoalan Datuk ini, kalau kita tengok orang berlari dalam pertandingan maraton, kita tak akan tengok siapa yang pecut ke depan dulu. Tapi kita tengok siapakah yang terakhir menyentuh tali yang telah dipasang kat pengakhir gelanggang tersebut. Begitu jugalah manusia. Kita tak boleh nak tengok dia yang di awal. Kalau kita tengok macam tu, maknanya kita salahlah cara pandang kita. Kita dah tengok antara contoh-contoh yang terbaik adalah sahabat Nabi. Sayyidina Umar macam mana. Kita tengok beberapa sahabat, Sayyidina Khalid Al-Walid. Di awal mereka, waktu zaman jahiliah, mereka bukanlah orang-orang yang boleh dijadikan contoh. Khususnya dalam mereka dengan Rasulullah. Tapi di hujung, kita tengok macam mana. Bila mereka dapat iman, maka mereka telah memecut sehingga menjadikan mereka orang-orang yang diberi busyra. Al-Mubashirin bil Jannah. Orang-orang yang diberi khabar gembira. Dijamin mereka itu masuk syurga. Jadi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini, sebenarnya dia tahu manusia ni khata'un. Memang kalaulah tak ada Nabi dan Rasul, manusia ni akan hidup lebih hina daripada binatang. Bal adall minhum. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternakan seperti mana dalam ayat Quran.
Jadi sebab itulah Allah utuskan Nabi dan Rasul, tujuannya untuk mengubah manusia yang macam kebinatangan ni, macam syaitan ni, supaya mereka jadi manusia yang sejati. Jadi macam persoalan yang Datuk timbulkan ni, sebab itu kita disuruh untuk bergegas buat baik. Contohnya begini, kita dapat hint daripada Allah dalam bentuk hidayah. Mungkin katalah kita dalam perjalanan kita nampak ada sampah. Kita jangan fikir sampah itu akan diangkat oleh MPSA ataupun MPK, sebab itu tugas mereka. Dan kita jangan cakap dalam hati kita, mereka ni takkan makan gaji buta, tak buat kerja. Tetapi bila Allah hint kat situ, Allah arahkan mata kita untuk melihat satu yang tak elok, tujuan dia Allah nak bagi peluang pada kita untuk berbuat kebaikan. Sebab kebaikan yang kecil jangan kita pandang remeh. Dalam kitab yang selalu disebut oleh Imam Nawawi, Imam Ghazali, jangan memandang remeh dengan amal perbuatan. Sama ada perbuatan itu buruk atau perbuatan itu kecil, tetapi bila kita kata perbuatan itu untuk diserah, ditunjukkan kepada Allah yang Maha Besar, dosa yang kecil tadi akan jadi besar. Amalan yang kecil tadi akan jadi besar. Kita tengok satu contoh cerita bagaimana Imam Al-Ghazali rahimahumullah ta'ala. Kita tahu Imam Al-Ghazali adalah hujjatul Islam. Imam Ghazali juga adalah mujtahid mutlak. Imam Ghazali juga adalah mujaddid. Jadi kalau kita tengok title Imam Al-Ghazali ni di kalangan para ulama, subhanallah, sangat hebat. Title tu kalau nak letak kat dinding penuh, kalah Tan Sri, kalah Tun ke whatever title yang ada kat dunia ni. Bila mana beliau meninggal dunia, orang soleh zaman beliau mimpi jumpa Imam Ghazali. Jumpa Imam Ghazali, tengok, tanya, ya Allah, hebatnya Imam Ghazali ni. Allah layan dengan begitu hebat, pakaian yang hebat, suasana yang hebat. Mungkin itu digambarkan bagaikan dalam syurga. Lantas ditanya pada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, bagaimanakah Allah berbuat pada kamu dan apakah yang menyebabkan kamu dapat layanan yang begini hebat? Kan? Jadi Imam Ghazali kata, sungguhnya Allah tu maha baik, maha pemurah lagi maha penyayang, dan aku malu dengan Allah. Dan apa yang aku dapat ni bukanlah daripada apa yang kamu ketahui. Kita tahu Imam Ghazali kitabnya Ihya Ulumuddin, berjilid-jilid, kalau nak angkat seorang boleh kena slip disk. Itu tak campur dengan kitab-kitab lain, Mau'izatul Mukminin, kitab yang terlalu banyak, berkati-kati kitab beliau, yang hidup mati beliau untuk agama Allah, untuk manfaat manusia. Tapi rupa-rupanya dalam cerita ini Allah bongkar satu rahsia bahawa dapatnya nikmat dan rahmat Allah kepada Imam Syafi'i, Imam Ghazali dalam gambaran perjumpaan mimpi orang soleh tadi dengan beliau, bukan dengan sebab kitab dan amalan, bukan dengan sebab banyaknya sembahyang tahajud, bukan sebab banyaknya amal ibadah sunat yang lain, tetapi hanya dengan satu amalan. Kita tengok itu satu amalan. Al-hasanat, ada banyak amalan. Amalan apa? Kita tak tahu. Sebab tu kenapa Allah suruh buat pelbagai amalan. Sebab kita tak tahu amalan apa yang menjadi pandangan di sisi Allah untuk mengangkat kejahatan kita dan beri Allah rahmat kepada kita. Apa dia tuan-tuan dan puan? Allah bagi masuk, Allah bagi keistimewaan pada Imam Ghazali adalah hanya sebab seekor lalat. Tak logik. Seekor lalat yang kita bunuh, yang kita memang nak letrekkan dia tu. Memang geram kalau lalat masuk rumah ni. Sebab orang tu apa dalam ilmu kata, kalau ada lalat dekat kita ni, ada dua petanda. Ada tiga petanda. Satu petanda, cebok tak betul. Ni kena perhatilah. Yang kedua, dia tu nak meninggal. Dia tu nak meninggal. Itu dua tanda. Maknanya satu cebok tak betul, satu lagi nak meninggal. Tapi kecuali kalau banyak tempat. Ini Imam Ghazali, dia dapat rahmat daripada Allah, diselamatkan daripada azab semua adalah kerana seekor lalat. Ketika beliau menulis dalam karya beliau tu, lalat datang hinggap ke pena beliau, meminum dakwat beliau. Dakwat zaman dulu tak ada bahan kimia yang membahayakan. Dan lantas beliau membiarkan sampailah hilang dahaga lalat tadi. Dengan penuh rasa kasih sayang kepada makhluk Allah ini. Subhanallah, Allah nak bagi tahu pada kita bahawa rahmat Allah tu sangat luas. Allah suruh kita buat kebaikan ini, maksudnya adalah Allah nak bagi kita buat kebaikan sampai munculnya iman dan takwa dalam hati kita. Cuba kita tengok Imam Ghazali di sini. Bila dia biar lalat minum, dalam hati dia, ya Allah, dia kata, ya Allah, maha besar engkau, maha suci engkau, tidak melakukan, tidak mencipta sesuatu dengan batil. Dia appreciate dengan ciptaan Allah, walaupun seekor lalat. Lantas dia mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Lantas dia merasa ta'zim, mengagungkan Allah. Hanya seekor lalat yang kita nak bunuh. Jadi rasa-rasa ini timbul sebab apa?
kalau bukan sebab iman. Rasa sesat ini timbul sebab apa? Kalau bukan dengan sebab takwa. Tapi iman dan takwa ini perlu dipupuk. Maka sebab itulah untuk Datuk kata di akhir kita nak tengok husnul khatimah ke tidak, Allah tengok pada amalan kita yang terakhir. Betul, sangat tepat. Maka sebab itu Allah kata wasari'u, yang seperti mana saya sebut tadi, bersegeralah kamu untuk pengampunan Allah. Ataupun dengan kata lain, Allah kata apa? Fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Dapat peluang bersedekah online, klik terus buat. Dapat peluang untuk sebarkan maklumat dakwah, klik link and share, subscribe semua. Itu semua sebenarnya Allah bagi peluang untuk kita mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Maknanya kita jangan tunggu, Allah dah lepas ni, tak, dulu-dulu hidup muda-muda dulu dah jahat, sekarang ada potensi ke nak jadi baik. Itu semua adalah bibit-bibit putus asa yang dimunculkan oleh Azazil. Jadi sebab itu kita jangan yakin bahawa amalan kita yang akan mendapat rahmat Tuhan, akan menyebabkan kita selamat daripada azab Tuhan. Tetapi yakinlah dengan rahmat Allah itu sendiri akan membuatkan kita dapat selamat daripada murka dan azab Tuhan. Maka bersegeralah kita, jom kita cepat-cepat buat baik. Jom kita bantu Yayasan As-Sabha untuk melakukan kerja-kerja yang menghujungkan kita dengan husnul khatimah. Dan insya-Allah moga-moga Datuk segala usaha yang dilakukan ini mendapat pandangan dan kebaikan di sisi Allah Jalla wa Ala. Wallahu alam bisawab, Datuk. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya pun tak nak mengulas lebih lanjut lagi. Ustaz ada satu yang urgent, satu kerja yang merupakan kerja kebaikan, satu kerja yang merupakan amal soleh yang nak dilakukan kepada pakciknya sendiri, pakcik bongsunya yang baru meninggal dunia dan nak dikebumikan pagi ini di Kelang, tuan-tuan dan puan ya. Jadi dia adalah di antara yang akan menguruskan jenazah yang akan dikebumikan. Jadi kita doakan tuan-tuan kepada Haji Kamaruzaman Haji Abdul Hakim, iaitu pakcik bongsu kepada Ustaz Muhammad Nazri Abbas yang meninggal dan akan disempurnakan kebumiannya pada pagi ini. Didoakan insya-Allah supaya roh beliau, kita tahu beliau memang bergiat cergas yang Allah yarham ini tuan-tuan dan puan ya, dalam dakwah dan menghabiskan masa tua dalam dakwah. Kita katakan tadi kalau apa juga perbuatan yang kita lakukan, amal yang kita lakukan di hujung usia itu mencerminkan kematian kita. Saya merasakan tuan-tuan dan puan insya-Allah yang berbahagia almarhum Ustaz Al-Fadil Haji Kamaruzaman Haji Abdul Hakim akan mendapat ajar yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Insya-Allah. Sila Ustaz, sila Ustaz. Sila Ustaz. Saya nak sambung sikit saja kepada para pendengar, para penonton yang dirahmati sekalian. Terima kasih Ustaz. Sila. Sila Ustaz. Okey. Para penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Muhammad Nazri, tuan-tuan ingat tak 2 minggu yang lepas bersama dengan isterinya, bersama dengan anaknya muncul 2 kali tuan-tuan, di mana kita paparkan keluarga sakinah tuan-tuan dan puan. Diulas dengan baik oleh Profesor Dr. Nur Azniza Ishak daripada Universiti Utara Malaysia. Sangat-sangat menarik. Dan minggu lepas, baru yang minggu lepas ni, kita sambung keluarga sakinah ni kepada satu keluarga tuan-tuan dan puan, ada suami dan 2 orang isteri tinggal sebumbung. Suami dan 2 orang isteri tinggal sebumbung tuan-tuan dan puan. Pertama kalinya ketiga-tiganya muncul minggu lepas. Minggu ini tuan-tuan dan puan muncul lagi hari Jumaat malam Sabtu. Hari Jumaat malam Sabtu muncul lagi tuan-tuan. Bukan kita nak timbulkan sentimen mengenai ia tak ia poligami ini, tidak. Tapi kita lebih kepada macam mana keluarga ini, suaminya, isteri pertamanya, isteri kedua. Mereka tuan-tuan highly educated. Ada master's degree, salah seorang isterinya ada PhD tuan-tuan. Dr. Sumayyah namanya, dan isteri yang kedua dan kepada suaminya ada master's degree. Semuanya ketiga-tiganya tuan-tuan adalah degree dalam bahasa Arab. PhD Dr. Sumayyah pun dalam bahasa Arab tuan-tuan dan puan, mengkaji bahasa Arab. Jadi macam mana mereka menjalankan keluarga, macam mana pengalaman mereka meneruskan kehidupan berkeluarga tuan-tuan, sehingga kan kalau ikut daripada Ustazah Dr. Sumayyah mengatakan, tak timbul cemburu, tak timbul kecil hati, tak timbul pendam rasa, tak timbul. Macam mana tu? Itulah namanya terapi hati, terapi jiwa, merawat hati, merawat jiwa. Yang keluarga ini telah dikurniakan 10 orang anak tuan-tuan. 10 orang anak tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan. 10 anak hidup dalam kautan mawaddah dan rahmah dan sakinah.
Inilah tuan-tuan dan puan. Sekali lagi saya menyebutkan, bukan nak menonjolkan ia tak ia poligami, tidak. Tapi lebih kepada pendidikan jiwa, pendidikan hati, hingga mereka dapat bertahan sebumbung, tuan-tuan, sebumbung. Seorang isteri di tingkat bawah, seorang isteri di tingkat atas. Begitulah tuan-tuan dan puan. Macam mana anak-anak di antara anak-anaknya. Pada masa Dr. Sumayah buat PhD, yang menjaga anak-anak itu ialah isteri yang kedua. Tuan-puan Ustazah Siti Nur namanya yang menjaganya. Antara mereka saya telefon 2-3 kali tak pernah jumpa pun Ustazah Nur ni. Ustaz Abdul Rashid ni pun saya tak pernah jumpa suaminya. Tapi bila saya telefon tuan-tuan, saya terperanjat. Dalam telefon saya terperanjat. Macam mana mesranya antara mereka. Saya bercakap dengan Dr. Sumayah, tapi muncul pula yang isteri yang kedua tu. Begitu selamba tuan-tuan. Melahirkan rasa kasih, cinta dan sayang di antara mereka yang tidak ada batas di antara mereka, setiap adik-beradik di antara mereka. Inilah rahsianya yang perlu kita ketahui, bukan kerana poligami tuan-tuan, tapi pendidikan hati, terapi jiwanya itu yang saya rasa perlu. Tuan-tuan, hari Jumaat malam Sabtu akan datang ni. Jumaat malam Sabtu akan datang, besok tuan-tuan besok hari Jumaat. Besok hari Jumaat tuan-tuan dan puan. Hari Jumaat malam Sabtu, insya-Allah kita berjumpa dengan keluarga ini tuan-tuan. Keluarga yang suaminya bernama Ustaz Abdul Rashid, tuan-tuan dan puan, isteri pertamanya Dr. Sumayah, isteri yang keduanya Ustazah Nur. Ustazah Nur, insya-Allah tuan-tuan berjumpa tubuh kita besok pada hari Jumaat malam Sabtu malam pukul 9.15. Para penonton yang hormati sekalian tadi kita bincang mengenai kita nak tambah pahala, nak gugurkan dosa. Dan Ustaz tadi menyebut tuan-tuan, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah tuan-tuan. Do not wait even a second, do not wait. Why? Because malaikat maut akan datang tuan-tuan. Bila malaikat maut datang, tak bagi tahu kita, tak ada appointment dengan kita. Kita sihat pun dia datang, kita sakit pun dia datang, kita muda pun dia datang, kita tua pun dia datang, kita kaya pun dia datang, kita miskin pun dia datang, kita lapang pun dia datang, kita susah pun dia datang. Tuan-tuan, dia datang pada bila masa. Kita sayang dunia pun dia datang, kita benci dunia pun dia datang. Kita berkasih sayang dengan isteri dan anak-anak dia datang. Kita tuan-tuan tidak berkasih sayang. Tuan-tuan bersama anak isteri kacau bilau keluarga pun dia datang. Ini tuan-tuan dan puan, sebab itu sari'u, segeralah kamu melakukan kebaikan-kebaikan untuk kita mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan tadi yang satu ayat dalam surah Hud tadi yang saya sebutkan. Tak salahnya ayat 114 tuan-tuan Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Bahawa kebaikan itu akan menudung, akan cover segala keburukan-keburukan yang kita lakukan. Para penonton yang hormati sekalian, bayangkan kita daripada kita lahir remaja, bila umur 12-13 tahun, bila kita balik anak laki-laki balik dengan mimpi dan sebagainya, anak perempuan pun balik dengan keinginan untuk bertemu dengan pasangan-pasangan yang berbagai-bagai. Tuan-tuan, itu balik. Itu adalah rasa perasaan seorang anak remaja yang sudah balik. Tuan-tuan, sampai kita dewasa, sampai tua sekarang ni. Cuba kita buat tuan-tuan, satu kata orang macam balance sheet lah. Asset, liability, profit and loss account. Tuan-tuan, kita buat macam itu. Cuba kita tengok. Profitnya ialah kebaikan. Kebaikan kepada diri, kebaikan kepada keluarga, kebaikan kepada jiran, kebaikan kepada masyarakat. Dan akhirnya, kebaikan kepada agama. Dan kebaikan juga tuan-tuan dan puan, dekat kita punya aset tu, profit tu, tengok pula. Kebaikan macam mana sembahyang kita, kebaikan macam mana Quran kita, kebaikan macam mana amal dengan mak dan ayah kita, kebaikan macam mana kita menghormati mak dan ayah kita, kebaikan macam mana kita mencium memeluk mak dan ayah kita, kebaikan macam mana kita memandang wajah mak kita hingga terasa hiba memandang ibu dan ayah. Kalau kita tidak dapat lama hidup dengan ibu dan ayah, mengalir air mata kita kerana sayang dan kasih cinta kepada ibu dan ayah. Tuan-tuan dan puan, ini adalah perasaan-perasaan yang ada kepada kita di peringkat diri. Cuba kita tengok pula the losses yang merugikan. Apa dia? Tapi profit and loss. Dia profit tadi, satu loss. Apa dia? Allah tuan-tuan. Macam mana kita dengan diri kita? Macam mana kita bentuk tak diri kita? Tuan-tuan, kita istimewakan tak diri kita. Kita angkat tak martabat diri kita. Kita angkat tak penghormatan diri kita.
Ada tak ilmu dalam diri kita? Ada tak amal dalam diri kita? Macam mana sembahyang kita? Macam mana Quran kita? Macam mana sembahyang berjamaah kita? Macam mana masjid kita? Macam mana surau kita? Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau benda ni, macam mana minum? Ada orang tuan-tuan umur usia dah 70 lebih. Masih lagi minum-minum lagi tuan-tuan. Minum-minum lagi. Ada orang tuan-tuan 70-80 masih lagi beratur membeli tiket 3 ekor tu. Tuan-tuan, 3 digit tu. Saya pernah tengok dengan mata kepala sendiri tuan-tuan. Orang dalam 70-an bawa isteri, bawa cucu sebelah beratur membeli nombor ekor tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan. Ini tuan-tuan dalam usia yang tua. Macam mana usia yang tua? Kita bergaduh suami isteri. Pagi bergaduh, tengah bergaduh, malam bergaduh, tak bertegur. Sebulan tak bertegur, 2 bulan tak bertegur. Seorang tidur bilik A, seorang tidur bilik B. Macam mana tuan-tuan? Tadi saya sebut, amalan-amalan terakhir, perbuatan-perbuatan terakhir yang kita lakukan, itulah yang menjadi neraca menentukan di mana kita hujung usia kita nanti. Sama ada tuan-tuan dan puan, kita masuk dalam kumpulan yang disayangi Allah atau kita masuk dalam kumpulan yang dibenci oleh Allah. Sama ada kita masuk kumpulan yang dicinta, disayangi dan dihormati oleh Allah, sama ada kita tuan-tuan yang tidak ada dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita kena fikirkan tuan-tuan. Sebab itu kita harap tuan-tuan punya banyaknya. Kita fikir macam ni tuan-tuan. Jangan fikir banyak pahala, kita fikir banyak dosa, banyak dosa, banyak dosa. Macam mana tadi tuan-tuan dalam kita bersubuh bersama-sama dengan anak isteri dan menantu tadi, kita baca tuan-tuan macam mana misalnya dalam hadis itu menyebutkan kita menanam sebuah pokok, menanam sebutir anak benih. Hadis itu tuan-tuan yang dibaca pagi tadi. Kita sembahyang subuh berjemaah, lepas sembahyang subuh kita zikir sikit, lepas zikir sikit kita baca hadis. Tadi kita baca 3 potong hadis tuan-tuan dan puan selepas subuh tadi. Apa hadis yang pertama dibaca? Seorang menanam pokok tuan-tuan, menanam pokok. Pokok itu tumbuh. Pokok itu dimakan, berbuah dan buahnya dimakan. Manusia makan, tupai makan, burung makan, berbagai-bagai, ulat makan. Tuan-tuan nak tahu dalam hadis itu menyebutkan, pokok yang ditanam kepada manusia yang menanamnya, pahalanya akan mengalir kepada dia. Hatta tupai makan pun, pahalanya mengalir kepada dia. Burung kedidi makan pun, pahalanya mengalir kepada dia. Burung murai makan pun, pahalanya mengalir kepada kita. Burung kelicap makan pun, pahalanya mengalir kepada mereka. Burung merpati makan pun, pahalanya mengalir kepada mereka. Apalagi tuan-tuan dan puan? Apalagi manusia yang makan, tuan-tuan. Manusia yang makan, kita redhakan. Kalau kita tanam pokok dan pokok itu tepi jalan, tuan-tuan. Tepi jalan, maknanya tidak ada siapa yang boleh klaim pokok itu. Tapi kita tanam, kita redhakanlah, tuan-tuan. Yang baling buah tu, baling buah jatuh buah rambutan lah katakan. Mereka makan, tuan-tuan, kita redhakan mereka makan. Setiap buah, tuan-tuan, setiap buah. Setiap manisan buah tu. Setiap buah itu, tuan-tuan, akan menyebabkan, mungkin itulah yang menyebabkan terbukanya pintu syurga buat kita. Tuan-tuan, sebenarnya kita tak tahu amalan mana yang diterima Allah dan membuka pintu syurga. Tak tahu, tuan-tuan. Mungkin sembahyang kita, mungkin puasa kita yang besar-besar. Tetapi sembahyang tak sempurna, puasa tak sempurna pasal tak ada ilmu bersembahyang, tak ada ilmu berpuasa. Maka sembahyangnya, wuduknya pun tak betul, macam mana sembahyangnya tak betul. Tetapi jalan, tuan-tuan, jalan kaki ni, jalan kaki, nak pergi kedai, nak pergi mana ke, jalan kaki. Tuan-tuan, ada sikit duri di tepi jalan. Sikit aja. Kalau kena kaki pun tak ada apa-apa, kena selipar pun tak apa-apa, tapi we remove the thorn. Kita removekan tuan, ketepikan tuan, di tempat yang lebih selamat supaya orang tidak terkena duri itu. Entah yang itulah amalan yang membuka pintu syurga buat kita, tuan-tuan. So dalam Islam ni, tuan-tuan, jangan anggap satu amalan itu remeh. Jangan anggap satu malam itu kecil. In the eyes of God, nothing is too tiny. In the eyes of God, nothing is too small. In the eyes of God, nothing is too insignificant. In the eyes of God, nothing is too peripheral. Tak ada, tuan-tuan. Semuanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta removing satu duri daripada perjalanan kita itu, kita ketepikan. Dan duri itu harmless sebenarnya, tapi kita ketepikan, tuan-tuan. Inilah kemungkinan itu yang membuka pintu syurga buat kita. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam konteks innal hasanati yudhibna sayyi'at, tuan-tuan, kita himpun yang baik untuk menutup kelemahan-kelemahan dosa-dosa kita, tuan-tuan. Agaknya marilah kita mulai hari ini, mulai pagi ini, tuan-tuan.
Apa nak buat? Anak-anak saya nak beri. Anak-anak mulai pagi ni. Wahai anak-anak mulai pagi ni. Jam saya dah menunjukkan 7.45 sekarang ni. Kalau ada yang belum bangun lagi, wallah, Masya Allah. Kalau ada yang belum berkhidmat lagi, Masya Allah. Kalau belum masih yang tidur lagi, leka dengan bantal, dengan tilam, dengan selimutnya. La haula wa la quwata illa subhanallah. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Macam mana? Tapi apa yang saya nak sebutkan kepada mereka yang dah jaga, khidmatilah. Khidmati mak di dapur, tuan-tuan. Anak lelaki khidmat di dapur. Saya tertarik hati, tuan-tuan. Yang baru ni dengan Ustazah Maudah. Ustazah Maudah, tuan-tuan, cerita tentang pendidikan anak-anak. Ustazah Maudah ni pagi pukul 7 hari Sabtu, Ustazah Maudah. Hari Sabtu yang lepas. Hari Sabtu yang lepas. Apa dia kata, tuan-tuan? Ustazah Maudah ni pergi mengajar, tuan-tuan. Mengajar, melangkah ke Zuhur. Mengajar begitu. Dan dalam mengajar ni, dia teringat balik nak makan sesuatu, nak teringat ayam yang ada dalam fridge, nak dikeluarkan supaya ayam yang sudah yang frozen itu nak dikeluarkan, nak dimasukkan dalam air supaya bolehlah ayam itu nanti dipotong-potong dan dibuat sup. Dia nak teringin makan sup. Ustazah yang mengajar dia, tuan-tuan, terasa teringin nak makan sup. Jadi tuan-tuan nampak bila balik ke rumah, dia fikir tuan-tuan nampak nak keluarkan ayam tu. Tetapi anaknya, tuan-tuan, anak laki-laki 2 orang dah mengatakan, mak tak payah keluarkan ayam itu, mak mari kita pergi ke tempat makan, mari kita duduk di kerusi, di atas meja sudah tersedia sup yang mak nak. Siapa yang buat, tuan-tuan, sup tu? Anak laki-laki ni yang buat sup itu, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan, ustazah ni lapar, balik daripada mengajar, teringat nak makan sup, nak keluarkan ayam daripada fridge, nak defrostkan ayam itu, tuan-tuan puan. Tapi bila sampai ke rumah, tak payah keluarkan ayam, tak payah defrost ayam-ayam. Tuan-tuan, di atas meja sudah ada sup. Siapa yang buat sup? Bukan anak perempuan, tuan-tuan. Yang buat sup itu anak laki-laki. Berapa umur anak laki-laki itu? Awal, tuan-tuan, 12 tahun, 13 tahun. Sudah mampu mengelolakan dapur. Inilah amal baik. Inilah kebaikan, inilah innas hasanat yusbina sayyi'at. Inilah yang dilakukan oleh anak. Inilah pendidikan yang dilakukan anak. Macam mana dia khidmati mak dia. Tuan-tuan, mak dia dah pergi mengajar buat kebaikan. Sudah tentu kebaikannya jatuh limpahannya kepada anak-anak. Kerana doa mak tu, doa ilmu mak tu. Dia mengajar, tuan-tuan. Dia jumpa wanita-wanita untuk cerita dengan wanita ahli syurga dan sebagainya. Tuan-tuan, mak dia letih bawa balik. Bawa balik. Dan memikirkan nak masak ayam tadi. Macam mana, tuan-tuan? Kita gembirakan hati ibu. Tuan-tuan bayangkan. Gembirakan hati ibu, satu amal yang sangat tinggi nilainya. Gembirakan hati ayah, satu amalan yang tinggi nilainya. Tapi, tuan-tuan, kalau kita melukakan hati ibu, melukakan hati ayah, tertutup pintu syurga buat kita. Wahai anak-anak. Tuan-tuan, anak-anak dengar, tuan-tuan. Anak-anak dengarkan. Kalau anak-anak melukakan hati ibu, sikit, terguris hati ibu. Sedikit terguris hati ayah. Anak-anak ketika itu ditutupkan pintu syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan dan puan yang kita bincang pada pagi ini. Kita harap, tuan-tuan, ada 2-3 perkara yang saya nak sebutkan. Pertama, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya baru menghabiskan dah 10 siri saya buat, tuan-tuan dan puan. Namanya Langkah ke Syurga. 7 minit, tuan-tuan. 7 minit. InsyaAllah kita akan paparkan mungkin dalam minggu depan ni kita akan paparkan. Tuan-tuan tengok 7 minit, 8 minit. 7 minit, 8 minit. Tajuknya, tuan-tuan, Langkah ke Syurga 7 minit bersama Datuk Dr. Hasan Ali. Tuan-tuan akan tengok nanti. Pergilah kepada Facebook. Pergilah kepada tuan-tuannya Telegram. Tuan-tuan pergilah kepada Instagram. Tuan-tuan pergilah kepada YouTube. Tuan-tuan akan saksikan nanti. Tuan-tuan 10 siri. 10 siri. Mungkin akan ditambah lagi, tuan-tuan. Mungkin 15 siri, mungkin 20 siri dan sebagainya. Jadi kita cerita mengenai Langkah ke Syurga. Tajuk besarnya Langkah ke Syurga. Siri 1 ada tajuk. Siri 2 ada tajuk. Siri 3. Saya sudah merakamkan 10 siri, tuan-tuan. Setiap satu antara 7 hingga 8 minit, insya-Allah. Jadi tajuknya, tuan-tuan, tuan-tuan buka nanti, tengok nanti. Tajuknya Langkah ke Syurga 7 minit bersama dengan Datuk Dr. Hasan bin Muhammad Ali. Okey. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, yang kedua yang saya nak sebutkan yang kedua. Para penonton yang dirahmati sekalian, yang kedua. Yang kedua ialah insya-Allah saya sedang memikir untuk merakamkan sekurang-kurangnya 15 siri, tuan-tuan. 15 siri keluarga Sakinah. 15 siri keluarga Sakinah, tuan-tuan.
yang saya akan rakamkan insya-Allah. Dan ini tuan-tuan dan puan oleh kerana saya nakkan supaya ada contribution kepada dana Komplek Anjung Husnul Khatimah. Saya buat ini tuan-tuan dan puan atas dasar amal jariah, atas dasar amal soleh yang saya akan lakukan untuk 15 siri namanya Keluarga Sakinah. Siri 1, siri 2, siri 3 ada tajuk masing-masing. Siri 1 ada tajuk, siri 2 ada tajuk, tapi dia punya banner, the main banner ialah tuan-tuan Keluarga Sakinah. Siri 1 apa tajuk? Siri 2 sampai ke siri 15. Yang ini tuan-tuan nanti yang akan kepada yang subscribe. Pada siapa yang subscribe, tuan-tuan dan puan, mungkin kita jual sikit lah tuan-tuan. Mungkin RM15 macam itu tuan-tuan. RM15. Kita jual RM15. 15 siri tuan-tuan. 15 siri. RM15 tajuknya Keluarga Sakinah. One after another, one after another. Semuanya perbincangan within and around. Tajuknya ialah Keluarga Sakinah. Apa peranan mak, apa peranan ayah, apa peranan bapa, apa peranan anak. Kasih sayang dalam keluarga. Apa yang patut dipromosi, apa yang tidak dipromosi dalam keluarga. Khidmat dengan ayah macam mana, khidmat dengan mak macam mana, dengan nenek, dengan datuk, dengan tok wan, dengan tok nek dan sebagainya macam mana. Macam mana nak melahirkan mawaddah, macam mana nak melahirkan sakinah, macam mana nak melahirkan rahmah. Semuanya tuan-tuan depan. Apa cabaran-cabaran keluarga, cabaran mendidik anak-anak, cabaran sembahyang, cabaran baca Quran, macam mana nak hidupkan agama dalam keluarga. Seluruhnya tuan-tuan 15 siri insya-Allah. Dia akan muncul tuan-tuan 15 siri. Tuan-tuan subscribe kepada kita tuan-tuan rempan insya-Allah mungkin RM15. Nanti akan keluar posternya tuan-tuan. Jadi wang ini kita akan masukkan dalam tabung Komplek Anjung Husnul Khatimah. Tabung dana Komplek Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan rempan saya harap tuan-tuan sebarkan kepada semua. Ini mungkin dalam 2 minggu lagi tuan-tuan. 2 minggu lagi mungkin. Saya nak ulang balik, 2 minggu lagi ada video yang memerlukan subscription daripada tuan-tuan dan puan. Siapa yang subscribe, siapa yang bayar tuan-tuan untuk dermakan kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah RM15 tuan-tuan dan puan. 15 siri tuan-tuan, 15 siri. Tajuknya yang besar, banner besarnya ialah Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah. Ada siri 1, siri 2 sampai siri yang ke-15. Jadi saya minta tuan-tuan dapatkanlah, dermalah tuan-tuan. Ini usaha saya tuan-tuan. Usaha saya bukan untuk keuntungan apa pun, tak ada tuan-tuan. Usaha untuk menambah dana untuk mendirikan Komplek Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah yang sekarang ni yang saya kata tadi tuan-tuan yang langkah ke syurga itu tidak berbayar apa-apa. Tak ada subscription apa-apa. Itu keluar dalam Facebook, keluar dalam Instagram, keluar dalam Telegram dan sebagainya insya-Allah. Para penonton yang hormati sekalian, akhirnya saya ingin menyebutkan 2-3 perkara lagi. Pertama sekali, sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai tuan-tuan tolonglah tuan-tuan, tolong. RM50 ada, RM100 ada, RM10, RM10, RM50, RM100. Dapatkanlah tuan. Semuanya tuan-tuan disalurkan kepada dana Komplek Anjung Husnul Khatimah. Inilah usaha yang kami buat. Inilah usaha yang Hasan buat tuan-tuan. Tak ada cara lagi ya Hasan. Inilah caranya nak mengharapkan bantuan tuan-tuan, poket tuan-tuan, bantulah tuan-tuan. Binalah mahligai di syurga. 1 sen pun, 10 sen pun, RM1 pun Allah ganjari dengan bina mahligai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tuan-tuan pahala yang lebih besar. Tidak ada kerja yang lebih agung. Tidak ada kerja kebaikan yang lebih hebat daripada menjemput orang beramai-ramai datang untuk memikir, untuk mengkaji, untuk berilmu, untuk beramal, untuk mati dalam husnul khatimah. Inilah gunanya Komplek Anjung Husnul Khatimah yang kita akan dirikan. Pendidikannya untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas, suami isteri atau tidak suami isteri, tuan-tuan dan puan, pendidikannya dipanggil pendidikan hujung usia, mati dalam husnul khatimah. Sementara anak-anak yang umur 15 tahun ke atas di Komplek Anjung Husnul Khatimah nanti mereka datang ikuti program khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Sehingga kepada peringkat bila tuan-tuan terbujur mati menjadi jenazah, anak-anak boleh memandikan, anak-anak yang mengkafankan, anak-anak yang mengimamkan solat jenazah, anak-anak yang meletakkan diri kita ke liang lahat, jenazah ke liang lahat, anak-anak yang mentalkinkan, anak-anak yang mendoakan, anak-anak yang menjaga harta ibu dan ayah, supaya tidak ada 1 sen pun harta duit yang ditinggalkan itu dibelanjakan bertentangan dengan kehendak syarak. Tuan-tuan dan puan, inilah usaha yang kita buat tuan-tuan. Inilah yang nak dibuat oleh Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Bantulah tuan-tuan, bantulah tuan-tuan. Okey, sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100.
Satu, tuan-tuan dapatkan. Yang kedua, saya harap ada wakil-wakil. Tolong tuan-tuan. This is the little thing that you and I can do, tuan-tuan dan puan. Saya dah memikirkannya, saya dah membuatkannya, saya dah membangunkannya, saya dah menginfakkan, mewakafkan tanah saya untuk itu dan sebagainya. Tuan-tuan bantu sikitlah. Tuan-tuan minta bantu sikitlah supaya kita dapat menyegerakan tertegaknya Kompleks Anjung Husnul Khatimah itu. Macam mana membantu? Tuan-tuan jadi wakil-wakil. Saya akan postkan kepada tuan-tuan buku. Satu buku tu 50 keping. RM10 tu 50 keping, RM50 50 keping, RM100 50 keping dalam bentuk buku-buku. Jadi kita akan post kepada tuan-tuan berapa yang terjual dalam masa sebulan, 2 bulan, tuan-tuan pulangkanlah kepada kita dan tuan-tuan pulangkanlah sijil-sijil yang tidak kehabisan itu. Ataupun tuan-tuan simpan sijil itu. Bila ada kesempatan, kenduri orang kahwin. Bila ada kesempatan, berjumpa ahli keluarga. Bila ada kesempatan, pergi ke pasar. Bila ada kesempatan, pergi shopping, jumpa dengan kawan-kawan di shopping. Bila ada kesempatan, pergi makan luar. Berjumpa dengan teman-teman di restoran, makan luar dan sebagainya. Bila ada kesempatan, tuan-tuan dan puan, apa juga occasion. Kita jumpa anak kita ada perjumpaan anak-anak di sekolah, perjumpaan akhir tahun di sekolah. Tuan-tuan bawa lah tuan-tuan. Tunjukkan kepada cikgu, tunjukkan kepada guru besar, tunjukkan kepada ketua, tunjukkan kepada ibu bapa yang hadir tuan-tuan. Inilah sumbangan kecil yang kita dapat buat untuk sama-sama kita membina syurga, pintu syurga yang kita buka seluas-luasnya dengan kita membina Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Yang kedua tuan-tuan dan puan yang saya nak sebut buku kita. Buku yang 3 serangkai itu. Tuan-tuan masih ada lagi buku tu dalam 2 format. Satu namanya printed book, satu lagi dalam bentuk e-book. Printed book dan e-book. 3 serangkai. 3 serangkai buku karangan saya yang terakhir, tuan-tuan dan puan. Dan saya sedang mengusahakan satu buku lagi, tuan-tuan. Yang baru nak siap buku tu, insya-Allah mungkin dalam 2 bulan akan siap buku tu. Nama buku tu, tuan-tuan, Menyuntik Roh Agama dalam Keluarga. Menyuntik Roh Agama dalam Keluarga. InsyaAllah akan keluar dalam masa 2 bulan lagi agaknya buku ini, tuan-tuan. Dapatkan buku ini nanti. Tapi buku 3 serangkai ini tuan-tuan boleh dapatkan sekarang. Kemudian tuan-tuan nampak insya-Allah Keluarga Sakinah. Alhamdulillah. Tuan-tuan pergi tengok tuan-tuan Tuan-tuan buka dalam Telegram sekarang. Tuan-tuan buka dalam Telegram ataupun dalam Facebook pun ada tuan-tuan buka tuan-tuan 2 malam yang lepas malam 20 hari bulan malam tu. Hari raya malam tuan-tuan nampak kita bersama dengan sebuah keluarga yang berpengkalan di Nilai Negeri Sembilan. Ahli keluarganya bertaburan. Di Melaka ada, di Singapura ada, di Perak ada, di Kedah ada, di mana-mana, di Selangor ada, di Meru ada, di Bukit Kapar ada. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah mereka berjaya mengumpulkan 63 memegang telefon, 63 telefon tuan-tuan. Setiap satu telefon tu ada 2-3 lagi ahli family mendengarnya, mengikutinya. Apa namanya tuan-tuan? Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah. Tuan-tuan bolehlah hubungi Puan Rohani namanya. Tuan-tuan nak tahu experience-nya, tuan-tuan nak tahu pengalamannya, tuan-tuan tahu macam mana dia mengendalikan bersama dengan kami. Saya terlibat sebagai orang yang memberikan sedikit tausiah, memberikan tazkirah mengenai tentang keluarga yang mesti dibentuk. Keluarga apa tuan-tuan? Keluarga yang asasnya Islam, yang asasnya iman, yang asasnya takwa. Keluarga yang dia dapat mawaddah, sakinah dan rahmah. Keluarga yang berkasih sayang, senyum pagi, petang dan siang malam. Yang senyumnya dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Sebab mereka merupakan ibu yang muslimah, ayah yang saleh, dan mereka merupakan isteri-isteri dan suami-suami yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan anak-anak mereka, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah tuan-tuan dapatkan. Saya nak beritahu di Yayasan Sabah ni kita ada unit, tuan-tuan. We have got a unit special untuk memberikan khidmat percuma, tuan-tuan. Percuma kami berikan khidmat melahirkan keluarga Sakinah. Kontak kita. Macam mana keluarga tuan-tuan juga, macam keluarga yang dinilai, saya kata Negeri Sembilan itu, tuan-tuan dan puan, 2 malam yang lepas, macam mana kita bantu mereka bersama-sama untuk mengusahakan, namanya tuan-tuan, kita usrah keluarga, kita buat usrah keluarga. Kontak kita. Tuan-tuan ada masalah dengan anak-anak, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan isteri, ada masalah sembahyang, ada masalah baca Quran, ada masalah menghidupkan agama dalam keluarga, ada masalah sembahyang berjamaah, ada masalah nak mengejutkan anak pagi-pagi untuk sembahyang subuh, ada masalah untuk kita nak relatekan agama dengan anak-anak. Tuan-tuan boleh call saya. Call saya terus tuan-tuan. Call saya. Ada nombor saya kat skrin sekarang ni tuan-tuan. Call saya terus untuk kita bincang macam mana caranya unit saya, unit dalam Yayasan Sabah ni, unit Keluarga Sakinah ni. Nak bantu keluarga-keluarga free percuma tuan-tuan dan puan. Yang kita dapat bantu tuan-tuan dan puan insya-Allah.
Jadi yang akhirnya tuan-tuan dan puan ya, saya mengharapkan ya, tolong tuan-tuan kita punya Telegram. Tolong Telegram tuan-tuan. Tak ada cara lain lagi. Telegram will provide you a facility di mana tuan-tuan akan mengakhirkan hayat dalam suasana Islam, persekitaran Islam, suasana Islam, environment Islam, ekosistem Islam yang kita nak lahirkan. Supaya kita mesti mati dalam suasana keislaman. Kita kena mati dalam suasana keimanan. Kita kena mati dalam suasana ketakwaan. Jangan mati dalam suasana kekufuran. Jangan mati dalam suasana kebencian kepada agama. Jangan mati dalam suasana kita benci kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jangan mati kerana kita tidak ikut titah perintah Allah dan Rasulnya. Jangan tuan-tuan, jangan. Jangan tuan-tuan, jangan. Marilah kita mati sebagai insan-insan yang disayangi oleh Allah, yang disebut tuan-tuan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Nanti diseru kata tuan-tuan. Apa seruannya? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan, marilah kita sama-sama menyambut seruan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Cukup setakat itu. Jangan lupa tuan-tuan awak, jangan lupa, saya ulang balik, sijil wakaf tunai. Jangan lupa Telegram. Jangan lupa tuan-tuan, insyaAllah, tonton nanti, tuan-tuan tonton, namanya Langkah ke Syurga. Langkah ke Syurga. Ada 15 siri begitu Langkah ke Syurga. Dan jangan lupa yang akan terbit, yang ini kena subscribe. Kita akan bagi tuan-tuan linknya nanti, bayar sikit RM15, tak salah saya. Apa dia tuan-tuan? Keluarga Sakinah. Siri 1, siri 2 sampai siri yang ke-15. Untuk kita membawakan derma, dana, menghimpun dana untuk komplek Anjung Husnul Khatimah. Tapi yang Langkah ke Syurga tu free tuan-tuan. Itu dalam kita punya website ada, dalam kita punya Facebook ada, dalam Instagram ada, tuan-tuan boleh dapatkan dalam Telegram pun ada, insyaAllah. Tak ada masalah. Jadi akhirnya tuan-tuan kita doakan kepada tuan-tuan, doa kepada perempuan seluruhnya tuan-tuan. Pagi, petang, siang, malam kita doa kepada mereka yang bersama dengan kita tuan-tuan. Nah tuan-tuan, nama-nama yang bersama kita dengan hari pertama, 1 tahun 7 bulan yang lalu, kita bersiaran mulai bulan Februari tuan-tuan. Sebelum COVID kita sudah bersiaran. Tak tinggal tuan-tuan, pagi pukul 7, malam pukul 9.15. Malam ini pukul 9.15 tuan-tuan, kita ada lagi program tuan-tuan. Tuan-tuan tontonlah malam ni insya-Allah. Tuan-tuan tengok Tuan-tuan tengok dalam Telegram sudah ada jadual. Jadual mingguan tu dah ada. Dalam Facebook pun jadual mingguan tu dah ada tuan-tuan. Ikut jadual mingguan itu. Tiap-tiap hari ada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari Senin, hari Selasa kita tidak bersiaran. Kru-kru kita rehat. Kita ada hari Rabu, hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Pukul 7 pagi dan pukul 9.15. Tuan-tuan tengok tuan-tuan jadual yang sudah diberi dalam Telegram. Yang sudah diberi dalam Facebook. Yang sudah diberi dalam YouTube. Yang sudah diberi dalam Instagram. Tuan-tuan dapatkan semuanya insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Husnul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Husnul Khatimah.